Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami daripada kumpulan 7 terdiri daripada Loh Shio Shio, Puan Sadatul Akilah binti Wan Mahusin, Sailina Lamiri, Nurul Ain Fatihah binti Mahadi Iskandar, Urmila Bau dan saya sendiri Nur Fahada Afika binti Mustafa Kamal. Latar belakang wawancara bagi guru sains. Nama penuh beliau ialah Nurul Haidar binti Muhammad Rosli. Bagi latar belakang akademik, beliau merupakan graduan daripada Universiti Sains Malaysia, mengambil jurusan pendidikan dalam subjek biologi minor matematik dan telah berkhidmat selama 7 tahun di SMK Bakun, Belaga di Sarawak. Sesi wawancara ini telah dilakukan menggunakan aplikasi Google Meet pada 16 November 2021 bersamaan hari Selasa pada 9 pagi hingga 10.30 pagi. Nama pelajar yang telah mengendalikan sesi wawancara ini ialah Urmila Bau, Puan Sadatul Akilah binti Wan Mahusin dan saya sendiri Nur Fahada Afika binti Mustafa Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ain Fatihah binti Mahadi Iskandar. Saya akan meneruskan pembentangan dengan latar belakang wawancara guru matematik. Nama guru ialah Hafizi Fazli bin Bakar. Akademiknya ialah Universiti Malaysia Sabah, major kimia, minor biologi dan telah berkhidmat selama 11 tahun di SMP Kemabung Penang, Sabah. Aplikasi yang kami gunakan ialah Google Meet dan telah dilangsungkan pada 18 November pada jam 8.30 malam. Nama pelajar yang terlibat ialah Loh, Sally dan saya sendiri. Hai, Assalamualaikum. Saya Wan Sadatul Akilah binti Wan Mahusin di 2019108867. Okey, antara atribut persamaan guru sains dan juga guru matematik yang kami dapati yang pertama ialah tanggungjawab. Menurut cikgu sains, beliau berkata tidak hanya berfokus untuk mengajar pelajar di dalam kelas semata-mata tetapi harus diselitkan juga dengan didikan kepada pelajar iaitu nilai murni. Okey, menurut cikgu matematik pula, membantu pelajar bukan sahaja berjaya dalam peperiksaan semata-mata, malah untuk di masa hadapan. Ini bermakna bukan sahaja mendidik dalam bidang akademik semata-mata, malah dalam bidang core kurikulum juga harus diterapkan. Okey, atribut yang kedua ialah disiplin. Sebagai seorang guru haruslah berdisiplin dan tegas dalam mendidik pelajar supaya pelajar sedar akan kesalahan yang dilakukannya. Okey, menurut pandangan cikgu sains, beliau berkata menegur dengan cara yang betul dan berhemah kepada pelajar tanpa berniat untuk mengaib atau memalukan pelajar tersebut di khalayak ramai. Menurut cikgu matematik pula, mendidik pelajar ke arah perubahan yang lebih baik. Untuk persamaan data atribut ialah penyayang. Untuk guru sains, menggunakan prinsip make friends iaitu berkawan dengan pelajar. Hal ini membuatkan pelajar selesa untuk berkomunikasi. Manakala, untuk guru matematik pula tidak menghukum dengan hukuman yang berat kepada pelajar yang melakukan kesalahan. Khususnya ialah ikhlas dan minat. Untuk menjadi seorang guru, minat adalah sangat penting untuk membentuk insan guru profesional. Okey, antara perbezaan atribut yang kami dapati yang pertama ialah dapat mengawal emosi. Okey, menurut cikgu sains ada mengatakan bahawa tidak membawa keluar emosi dari luar kelas masuk ke dalam kelas kerana ia bukan sahaja mengganggu guru tersebut, malah ia akan mengganggu pelajar untuk lebih fokus. Okey, cikgu matematik pula membuang ego sebagai seorang guru terhadap pelajar. Ini bermakna apabila pelajar membuat kesalahan, kita sebagai seorang guru haruslah punya empati dan jangan terlalu mengikut ego. Yang kedua ialah menepati masa. Cikgu sains beliau berkata akan bersedia 30 minit lebih awal sebelum memulakan kelas ini kerana untuk memastikan tiada perkara yang tertinggal ketika hendak memulakan kelas. Okey, manakala cikgu matematik pula sanggup bekerja lebih masa jika ada tugasan yang masih belum siap. Ini kerana jika menangguhkan tugasan, ia akan buatkan kita buat kerja itu secara tidak berhati-hati dan tidak berhemah. Untuk perbezaan ialah berdedikasi. Guru sains menunjukkan sikap dedikasi dengan memastikan datang tepat pada masa, memakai pakaian yang mematuhi etika. Manakala untuk guru matematik memastikan kejayaan bagi pelajarnya. Salam sejahtera, nama saya Urmila Bau, memegang nombor metrik di 201910888679. Sekarang saya akan menyambung pembentangan kami iaitu persamaan dan perbezaan antara guru berkenaan berdasarkan model IGP mengikut bidang. Persamaan atribut pertama yang kami kenal pasti daripada kedua-dua guru ini adalah atribut rajin dan tabah. Kedua-dua guru ini rajin dan tabah dalam menjalankan tugas mereka sebagai seorang guru di sekolah. Dalam IGP Sains, guru haruslah bersedia, tidak berputus asa dan ikhlas. Kedua-dua guru ini rajin melengkapkan diri mereka dengan pelbagai ilmu dan kemahiran. Kedua-dua guru ini juga ikhlas dan tidak pernah berputus asa dalam memberikan ilmu. Misalnya guru sains, beliau sudah datang ke sekolah meskipun beliau tidak mengajar pada hari tersebut. Misalnya guru matematik. Guru matematik sentiasa bersedia menjawab soalan murid dan sanggup bekerja lebih masa. Persamaan atribut yang kedua adalah atribut bertanggungjawab. Jadi kedua-dua guru ini mempunyai atribut bertanggungjawab. Jadi jika dilihat pada slide, jadi guru sains maupun guru matematik mengutamakan pelajarnya dan sedar akan tanggungjawab mereka sebagai seorang guru iaitu mengajar di dalam kelas. Guru sains memainkan tanggungjawabnya sebagai motivator, guru kelas dan rakan kepada pelajar. Guru matematik pula menjalankan tanggungjawabnya dalam membantu perkembangan pelajar dan sanggup berkorban tenaga, wang dan masa.
Seterusnya, persamaan atribut yang kami kena pasti yang terdapat pada kedua-dua guru ini adalah atribut kecintaan. Berdasarkan model IGP Science, seorang guru harus mempunyai sifat kecintaan iaitu pandai bergurau dan pandai mengambil hati pelajar. Jadi, misalnya guru sains bergurau sedar dan berjenaka dengan pelajar di dalam kelas bagi mengelakkan pelajar bosan dan mengantuk ketika sesi pengajaran dan pembelajaran. Dan guru matematik pula pandai mengambil hati pelajar dalam memupuk minat pelajar dalam subjek matematik dengan cara memberi pujian dan menghargai usaha pelajarnya. Sekarang saya akan teruskan kepada persamaan yang seterusnya, keyakinan. Seseorang guru bukan sahaja perlu mempunyai keyakinan diri, tetapi juga perlu membina keyakinan pelajar. Guru sains telah mengatakan bahawa setiap sekolah ada cabarannya tersendiri. Guru harus yakin bahawa dia boleh mengajar. Manakala guru matematik telah menyatakan bahawa guru perlu mempunyai keyakinan untuk mengajar pelajarnya dan guru juga perlu membina keyakinan pelajarnya. Sekarang kita masuk kepada aspek perbezaan. Perbezaan yang pertama ialah sikap bekerja. Guru sains perlu bekerja dengan sistematik, jujur dan tepat. Guru sains perlu mendokumentasikan semua sumber maklumat yang digunakan yang boleh menjadi bukti. Semua data yang didapati daripada kajian dan eksperimen perlu direkodkan dengan jujur. Manakala guru matematik perlu bekerja dengan sistematik dan teliti. Langkah pengiraan adalah ditentukan dan tidak boleh melompat sini sana dengan sesuka hati untuk mengelakkan keciciran dan akhirnya mendapat keputusan yang salah. Dua ialah usaha untuk memupuk minat pelajar. Guru sains perlu mempunyai atribut minat dan sifat ingin tahu tentang alam dunia. Guru sains perlu sentiasa mengaitkan subjek sains dengan kehidupan dunia seharian pelajar. Manakala guru matematik telah menyatakan bahawa guru perlu memupuk minat pelajar dengan menjadikan pelajar suka akan guru tersebut dahulu. Saya, Selirina Lamiri dengan nombor matrik D20191088675 akan membentangkan persamaan dan perbezaan antara guru berkenaan berdasarkan model IGP UPS tadi. Berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan terhadap guru sains dan guru matematik, kami mendapati kedua orang guru ini mempunyai persamaan atribut dari segi atribut adaptif, di mana kedua orang guru ini dapat menyesuaikan diri dalam menghadapi berbagai situasi dan mampu untuk menerima cabaran dalam pengajaran dan pembelajaran sebagai sebahagian daripada perkembangan profesionalnya. Sebagai contoh, kedua orang guru ini mampu menyesuaikan diri untuk tinggal dan mengajar di sekolah pedalaman walaupun berjauhan daripada kampung halaman mereka. Yang kedua ialah, kedua orang guru ini juga mempunyai persamaan atribut dari segi kreatif dan inovasi, di mana mereka berupaya membina fondasi pelajar dengan mengetahui kekuatan mereka serta mencari jalan untuk mengatasi kekurangan mereka. Sebagai contoh, guru sains dapat mengaplikasi konsep dan teori sains ke dalam kehidupan seharian, manakala guru matematik berusaha melakukan pelbagai cara untuk menarik minat para pelajarnya. Perbezaan antara guru sains dan guru matematik bagi atribut kolaboratif. Bagi guru sains, seseorang yang berfikiran terbuka dan percaya bahawa pembelajaran boleh berlaku bukan sahaja di dalam bilik darjah tetapi melalui pelbagai cara. Contohnya, berfikiran terbuka bagi memupuk minat pelajar untuk mempelajari subjek sains dengan menjadikan subjek sains sebagai subjek yang menarik. Misalnya, murid-murid lebih gemar untuk mempelajari kemahiran pertanian, maka guru akan mengaplikasikan subjek sains dalam pertanian. Bagi guru matematik, seseorang yang didorong oleh teknologi dan fleksibel dalam pemikiran dan tindakan untuk memastikan pengalaman pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna untuk pelajarnya. Contohnya, menggunakan teknologi yang ada untuk menarik minat pelajar dalam mengikuti pembelajaran PDPR dengan cara menggunakan aplikasi yang sepatutnya untuk melakukan kuis dan sebagainya. Bagi atribut penyayang, guru sains bersikap adil dan toleransi serta mendidik pelajar dengan sabar dan baik hati demi perkembangan pelajarnya. Sebagai contoh, bersikap adil terhadap pelajar lelaki dan perempuan serta tidak membezakan potensi pembelajaran antara pelajar-pelajar kelas depan dan juga kelas belakang. Bagi guru matematik, mengambil kira keadaan pelajarnya melalui analisis pertimbangan profesional berdasarkan situasi dan bersifat empati terhadap pelajar mengikut keperluan keadaan. Sebagai contoh, mempunyai perasaan empati yang tinggi terhadap pelajarnya di mana guru dapat memahami situasi pelajarnya yang berbeza-beza. Refleksi ke diri saya selepas menjalankan sesi wawancara dengan kedua-dua orang guru ialah kita perlu bertanggungjawab terhadap pelajar kita dengan sentiasa memberi perhatian kepada pelajaran mereka. Seterusnya, kita juga perlu mempunyai ilmu yang luas dan kukuh dalam bidang pengajaran supaya dapat menyampaikan ilmu dengan jelas. Di samping itu, kita juga perlu mempunyai minat dalam bidang pengajaran supaya kita tidak akan berputus asa semasa mengajar.
Akhir sekali, kita juga perlu mempunyai keyakinan tinggi semasa pengajaran. Mengikut wawancara antara cikgu sains dan juga cikgu matematik, saya dapat belajar sebagai seorang guru haruslah berkebolehan dalam apa jua. Ini bermaksud tidak hanya berfokuskan untuk mengajar. Yang kedua ialah menjadi contoh kepada pelajar. Contohnya etika pemakaian, contohnya tingkah laku. Okey, yang ketiga ialah sebagai seorang guru kita haruslah berfikiran terbuka. Ini bermaksud kita haruslah menerima pandangan dan juga pendapat daripada pelajar. Dan yang keempat ialah mahir dalam bidang teknologi mengikut peredaran masa. Refleksikan diri. Apa yang saya boleh refleksikan ialah seseorang guru itu perlu menjadi role model kepada pelajar dan rakan-rakan guru. Yang mana guru ini sentiasa maju ke hadapan selangkah berbanding rekan-rekan guru yang lain. Guru bersirikan inilah yang sering menjadi contoh yang baik yang bukan saja boleh dicontohi oleh para pelajar, bahkan juga terhadap rekan sekerjanya. Yang kedua ialah guru juga berani menerima cabaran dan tidak mudah putus asa. Yang mana guru seperti ini haruslah kental dan panjang sabar, bukan hanya dari segi mengawal emosi apabila berhadapan dengan masalah pelajar, tetapi juga dalam kerja-kerja lain yang memerlukan pengorbanan dari segi masa, uang, dan tenaga. Yang ketiga ialah selain mempunyai keterampilan akademik yang cemerlang, guru juga perlu sentiasa bersedia dari segi kemahiran abad ke-21 dalam pelbagai aspek, misalnya kemahiran dari digital, kemahiran komunikasi, dan sebagainya. Dengan ini saya berharap dapat mencontohi atribut baik ini dalam diri saya untuk menjadi seorang insan guru profesional kelak. Secondary. Apa yang boleh saya pelajari melalui wawancara guru ini ialah untuk mengubah niat untuk menjadi guru. Niat untuk menjadi guru haruslah baik untuk mengajar, belajar kerana niat adalah perkara paling penting dalam kita melakukan sesuatu perkara. Sesungguhnya ialah rajin dalam melakukan semua perkara. Untuk menjadi guru yang unggul, guru tersebut mestilah rajin dalam melakukan setiap perkara berkaitan kerjaya guru. Dan akhir sekali, menjadi seorang guru ikhlas. Untuk menjadi guru, seseorang itu perlu ikhlas agar ilmu yang diberikan kepada pelajar dapat difahami dan diberkati. Terdapat 3 atribut utama yang telah saya pelajari sepanjang wawancara ini. Atribut yang pertama adalah atribut bertanggungjawab terhadap diri sendiri, pelajar dan profesi sebagai guru. Atribut yang kedua adalah atribut bijak mengawal emosi. Jika guru tidak pandai mengawal emosi, maka pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas juga akan terkesan. Jadi atribut ini memang harus ada pada setiap kita dalam menghadapi kehidupan harian kita, kerana kita harus bijak mengawal emosi agar kita tidak melakukan perkara yang menyinggung perasaan orang. Atribut yang terakhir adalah atribut sentiasa bersedia. Seorang guru harus mempunyai ilmu yang cukup agar guru itu mempunyai keyakinan dalam menyampaikan ilmu kepada pelajar. Sebagai seorang bakal guru, saya harus bersedia dari pelbagai aspek dan kemahiran agar suatu hari nanti saya dapat menjadi seorang guru yang berketerampilan dan dapat dicontohi oleh pelajar dan orang sekitar saya. Refleksi saya terhadap sesi wawancara ini adalah kita perlulah mempunyai minat dalam bidang perguruan. Yang kedua, kita perlulah berfikiran terbuka dan positif. Seterusnya, kita perlulah mempunyai kemahiran interpersonal dan komunikasi yang baik. Dan yang keempat, kita perlulah berani menerima cabaran. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.